السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد. Hadirin dan hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Hadis berikutnya, wa 'an Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu qala la'anallahu al-washimati والمستوشمات والنامصات والمتنمصات والمتفلجات الحسن المتغيرات خلق الله. فقالت له امرأة في ذلك فقال وما لي لا ألعن من لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو في كتاب الله. قال الله تعالى وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. متفق عليه. Daripada Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, katanya Allah melaknat al-washimat dan al-mustawshimat. Al-washimat ialah orang yang melakukan tattoo pada orang lain. Wal-mustawshimat, orang yang minta supaya diri dia dibuat tattoo pada diri dia. Wan-namisat, orang yang mencabut bulu di muka dia, khususnya bulu kening. Wal mutanammisat, orang yang minta dicabut kepada dia. Dia tak cabut, disuruh tukang tolong cabut dulu dia. Wal mutafallijati lil husn. Mutafallijat maksudnya ialah, asal ni orang Arab dahulu dia renggangkan gigi dia. Ini satu jenis seni pada anggapan mereka. Bila dah tua sikit, dia renggangkan sikit gigi dia supaya tak nampak sangat jadi gigi orang tua. Mungkin gigi dia bertindan atau seumpamanya, dia nak jadi kecil sikit supaya jadi macam gigi budak-budak. Dan kita zaman sekarang tak, kita rapatkan, dia renggangkan. Al-mutaghayyirati khalqallah, yang mengubah ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Faqalat lahu imra'atun bidzalik, maka ada satu orang perempuan kata kepada dia. Dalam riwayat lain, perempuan ini daripada Bani As'ad. Dia mari dan dia komplain. Dia kata, adakah kau pergi laknat orang? Kata Abdullah bin Mas'ud, wa ma li la al'anu man la'ana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mengapa aku tidak laknat orang yang dilaknat oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Ini laknat ini ialah laknat jenis. Nanti saya akan huraikan, bukan laknat individu, dia laknat jenis. Yakni dia kata Allah melaknat orang yang cabut bulu mata, cabut bulu kening. Dia tak kata Allah melaknat Joyah binti fulan, tak. Dia laknat jenis. Maksud perbuatan itu dilaknat. Tapi pendetilan kemudian, itu kena bincang kemudian, kerana ada bab dalam pendetilan, kerana tidak senang untuk melaknat orang secara individu. Kenapa aku tidak laknat mereka yang dilaknat oleh Rasulullah? Dan di dalam kitab Allah, Allah berfirman, wa ma atakumur rasulu fakhudhuh, apa yang Rasul bawa kepada kamu hendaklah kamu ambil, dan apa yang Rasul larang kamu daripadanya hendaklah kamu henti, tinggalkan. Balik kepada hadis ini. Wa 'an Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, daripada Abdullah bin Mas'ud. Abdullah bin Mas'ud
adalah sahabat Nabi SAW yang Nabi sayang. Dia seperti mana yang pernah saya sebut dulu dalam riwayat Abu Dawud At-Tayalisi dan juga dalam riwayat Ibn Hibban, di mana diriwayatkan bahawasanya apabila Rasulullah SAW dan Abu Bakar lalu semasa dia masih budak-budak, masih muda lagi, masa tu Nabi SAW di Mekah, dan kita tahu keadaan Nabi ketika itu ditindas, dan pandangan masyarakat kepada orang yang ditindas ni satu pandangan yang lain daripada orang yang berkuasa. Nabi SAW lalu dan Nabi tengok Abdullah bin Mas'ud, dia jaga kambing. Bila dia jaga kambing, Nabi tanya, ada tak kambing? Boleh tak? Ada susu tak? Nabi nak minum dengan Abu Bakar Siddiq, mungkin mereka dahaga. Kata Abdullah bin Mas'ud, innama ana mu'taman, aku ni orang yang diberikan amanah, bukan kambing aku. Artinya dia ada nilai dia masa dia tak Islam lagi ni. Innama ana mu'taman walastu saqiyakuma, aku tak akan bagi minum pada kamu berdua. Nabi SAW tanya dia, ada tak kambing yang tak ada susu? Dia kata ada. Nabi nak tengok kambing tu, dan dia bawa kambing kepada Nabi, dan Nabi gosok, Nabi gosok dia punya pundi susu dia, dan susunya menjadi banyak, ada susu, kemudian diperah susu itu dan boleh minum Abu Bakar dan Nabi SAW. Abdullah bin Mas'ud masa ni dia kecil, dia muda lagi. Dia tengok Nabi, dia kata pada Rasulullah SAW, dia tengok Nabi duk baca sesuatu tu, Nabi berdoa. Dia kata alimni min hadzal qaul, ajarkah aku apa yang kau baca tu? Nabi tak ajar dia. Nabi kata innaka ghulamun muallam, engkau adalah budak yang diajar. Setelah hari nanti kau akan diajar. Itu pengenalan dia dengan Rasulullah SAW. Kemudian dia kenal Rasulullah SAW. Lepas pada tu dia tak tahu bahawasanya yang dia tengok itu adalah mukjizat yang paling kecil. Kemudian dia menganut Islam. Dia tengok orang Islam. Masa tu dia kerja. Dia ni orang fakir ya. Dia budak pergi kerja dengan Uqbah bin Abi Mu'id, pembesar Quraisy. Duit tak ada, orang rupahan, menganut Islam. Bila menganut Islam, dia tengok orang Islam masa tu tak berani. Zaman penindasan, ada di kalangan orang Islam ramai-ramai ni, tak ramai lah zaman tu, bersembang lah sama-sama. Mereka kata, siapalah di kalangan kita ni yang berani pergi baca Al-Quran, bagi dengar sikit pembesar Quraisy. Abdullah bin Mas'ud kata, kalau kamu mau, aku akan pergi baca. Saya nak, sebelum nak cerita yang dia baca, saya nak cerita, nak gambarkan bagaimana Islam boleh mengubah manusia. Abdullah bin Mas'ud ni dulu sebelum menganut Islam, kalau lalu di hadapan pembesar Quraisy tak angkat kepala je, hormat. Dengan segala kesombongan Quraisy, kezaliman mereka. Tapi apabila masuknya iman, apabila masuknya Islam, dia mengubah segala-galanya kecil di hadapan kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Inilah Islam yang mengubah manusia.
Kalau manusia menganut Islam, tak ada apa-apa perubahan, itu bukan Islam yang dikenali, yang dibawa oleh Rasulullah SAW. Tapi Islam yang mengubah dalaman insan daripada gerun sesama makhluk kepada membesarkan Allah Subhanahu wa taala, daripada hidup tidak berprinsip kepada hidup menjadi manusia yang berprinsip. Abdullah bin Mas'ud bila dia menganut Islam, dan sahabat-sahabat lain kata, tak payahlah kot, kami bimbang kau nanti dia orang buli pukul kau. Dia orang pun gerun kezaliman Quraisy ni. Kita tahulah dia bunuh orang ramai. Dan Abdullah bin Mas'ud ni terkenal dengan orang yang dari segi duit orang tak berduit. Kalau yang nak pergi baca tu macam orang besar yang ada nama, keluarga-keluarga besar ni, Quraisy ni dia gerun sikit. Sebab mereka hidup dalam sistem kabilah. Kalau walaupun dia tak menganut Islam, tapi kalau you pukul orang kabilah dia bertindak Arab. Sebab tu mereka teragak-agak nak bertindak kepada Nabi, sebab memandangkan kabilah. Kita tengok apabila mereka pulau Nabi, pulau ekonomi, pulau Bani Hashim, tak boleh jual beli, tak boleh nikah kahwin dengan Bani Hashim. 3 tahun Nabi dipinggirkan. Semua mereka yang tak menganut Islam pun terkena juga, kerana mereka Bani Hashim, mereka bersama dengan Nabi SAW, dan mereka dipertanggungjawabkan dengan apa yang Nabi SAW lakukan. Sebab itu apabila mereka nak bunuh Nabi, mereka kena pakat supaya semua kabilah terlibat dalam pembunuhan. Jika tidak, akan berlaku perang antara satu kabilah dengan kabilah yang lain. Walaupun saudara-saudara Nabi, adik-beradik Nabi yang lain tak menganut Islam, maksud saudara mara, kaum kerabatnya tak menganut Islam, tapi mereka tidak boleh menerima satu keadaan di mana kau buli orang aku, sedangkan orang aku tak boleh bertindak pada kau. Ada nilai itu. Sebab itu kita tengok Hamzah menganut Islam pada peringkat awalnya kerana sensitif, terlalu menghina anak saudara, dan akhirnya menjadi pejuang Islam yang sebenar. Abdullah bin Mas'ud yang ni tak ada dah. Jadi kalau siapa sepak dia pun, pukul dia pun, tak ada siapalah kabilah nak bela dia sangat. Dari segi tubuh, dia satu orang yang bertubuh kecil. Nanti kita akan baca hadis nanti bagaimana sahabat gelak ke Abdullah bin Mas'ud ni. Nabi SAW suruh dia masa Hajjatul Wada', dia panjat pokok kecil betis dia ni. Sama-sama kawan-kawan nak gelak orang betis kecil. Nabi kata, wallahi wallazi nafsi biyadi inna saqa ibn Mas'ud asqalu fi mizanillah min jabal Uhud. Sesungguhnya betis Abdullah bin Mas'ud tu lebih berat pada timbangan Allah daripada bukit Uhud. Allah, nilai dah. Kamu gelak kat betis dia, kita betis dia Tuhan timbang berat tu. Nabi sayang kat dia. Dia kecil, dia nak pergi dan dia try. Dalam sebahagian riwayat dia pergi dan dia baca surah yang dia baca ialah Ar-Rahman 'Allamal Quran. Dia tengok pembesar Quraisy ramai tu ada, dia pun kata Ar-Rahman 'Allamal Quran, khalaqal insan 'allamahul bayan. Baca firman Allah. Tuhan Ar-Rahman yang mengajar Al-Quran, yang menciptakan insan dan yang mengajar mereka bayan. Bila Quraisy dengar, siapa ni? Siapa baca ni? Maka bangkit ramai-ramai, mereka pukul, pecah muka dia semua, dan dia pun patah balik pergi kat kawan-kawan dia. Tengok, dia kata, apa jadi? Aku dah baca dah kat dia orang. Dan ini dia orang buat. Dia kata, itulah yang kami bimbang, yang kami tak bagi kau pergi tadi. Dia kata, kalau kamu mau, besok aku pergi baca lagi sekali. Kalau mau, aku baca lagi sekali. Sahabat-sahabat kata, tak payahlah, cukuplah. Tujuan kita nak bagi mereka dengan Quran, dan mereka dah dengan Quran. Demi Allah, kata Abdullah bin Mas'ud, sesungguhnya pada musuh-musuh Allah tu sangat ringan, sangat lekeh pada pandanganku ketika mereka pukul aku.
Hebat kan? Semangat yang ditanamkan oleh Islam dalam jiwa. Nabi suka Abdullah bin Mas'ud. Antara kelebihan dia, bagus bacaan Quran. Sahabat Nabi antara yang bagus baca Ubay, dan antara yang bagus baca suaranya sedap Abdullah bin Mas'ud. Nabi SAW kata, "Man ahabba an yaqra al-Quran ghaddan kama unzil, falyaqra'hu ala qira'ati Ibnu Ummi Abd." Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Majah yang sahih, Nabi kata, siapa yang nak baca Quran macam mana dia turun, sebiji macam dia turun, maka bacalah dengan qiraat Ibnu Ummi Abd. Ibnu Ummi Abd Abdullah bin Mas'ud. Sebab tu ada Abdullah bin Mas'ud syekh di dalam bacaan Quran. Dan Nabi SAW satu hari kata kepada Abdullah bin Mas'ud, "Iqra alayya ya Abdullah." Wahai Abdullah bin Mas'ud, baca Quran ke aku. Allah, tuan-tuan, Quran turun pada Nabi SAW. Bagaimana mungkin Abdullah bin Mas'ud nak baca pada Nabi? Kata Abdullah bin Mas'ud, "Aqra'u alayka wa alayka unzil ya Rasulullah." Aku baca pada engkau wahai Rasulullah, sedangkan Quran itu turun pada engkau. Nabi kata, "Inni ahabbu an asma'ahu min ghairi." Aku teringin nak dengar daripada orang lain. Cuba baca. Abdullah bin Mas'ud baca. Nabi dengar dengan khusyuk. Abdullah bin Mas'ud baca. Sehinggalah Abdullah bin Mas'ud baca dalam surah Nisa, "Fa kaifa idza ji'na min kulli ummatin bi shahid wa ji'na bika 'ala haula'i shahida." Bagaimana nanti apabila kami pada hari akhirat kelak bawa bagi setiap umat itu saksi, dan kami bawa engkau wahai Muhammad kepada menjadi saksi kepada mereka. Abdullah bin Mas'ud kata, aku tengok Nabi mula menangis, air mata Nabi bercucuran. Nabi kata, hasbuk ya bin Mas'ud, cukuplah wahai Abdullah bin Mas'ud. Nabi kenal bagaimana baginda Allah telah bagi tahu akan menjadi saksi terhadap apa yang berlaku di kalangan umat ini. Nabi menangis kerana mendengar qiraat Abdullah bin Mas'ud. Ini hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari dan Muslim, hadis muttafaqun alaih. Sahabat-sahabat hormat Abdullah bin Mas'ud, dan kita tahu bahawasanya Umar bin Khattab radhiyallahu anhu kata mulia fiqha, dia ini penuh dengan fiqh. Alim bukan Mas'ud. Di Kufah dia pergi ke Iraq, ke Kufah, alim orang Kufah dengan Abdullah bin Mas'ud. Abu Musa al-Ash'ari kata, la tas'aluna an syai'in madam hadzal hibru fikum. Jangan tanya kami apa-apa selagi mana ni ilmuwan itu ada di kalangan kamu, yakni Abdullah bin Mas'ud. Dan kata, aku tak nak tengok satu orang yang asbahu bi Rasulillah fi hati, orang yang sama dalam cara dia, gerakan dia, tiru sebiji Nabi. Tak pernah aku tengok melebihi Abdullah bin Mas'ud. Sahabat sayang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dalam riwayat yang lain, Abdullah bin Mas'ud, berapa kata-kata hikmah Abdullah bin Mas'ud yang saya nak sebut, hak mungkin boleh mengaji pengajaran kepada kita. Kata Abdullah bin Mas'ud, dia kata, sebelum saya sebut kata-kata Abdullah bin Mas'ud ni, diceritakan dalam beberapa riwayat, dia selepas Rasulullah tak ada, dia mengajar hari Khamis bulan Rasulullah. Kami orang mengajar dia.
Dan apabila dia sebut qala Rasulullah, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, aku dengar Rasulullah kata. Tabi'in riwayat kata, kami tengok Abdullah bin Mas'ud bila sebut aku dengar Rasulullah kata, menggigil tubuhnya, ketar, bergerak baju dia, ta'zim, ijlal, membesarkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Padahal Abdullah bin Mas'ud ni ikut Nabi. Kita kalau kita ikut satu orang tu, kita tak aku duk biasa kan dia. Kita jadi biasa kan. Tapi sahabat ikut Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi Nabi jadi hebat pada mereka. Sampai menggigil apabila menyebut Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dia tidak kata Abdullah bin Mas'ud, aku tidak pernah berpisah dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam, sama ada Nabi musafir ataupun Nabi duduk tinggal di Madinah. Dia Omar lantik jawatan. Tapi bila mari zaman Sayyidina Uthman pecat. Tuan-tuan, orang yang paling susah berkira di kalangan manusia ni dalam sejarah catat ialah orang Kufah. Kufah Iraq. Tak tahu mereka apa penyakit mereka. Memang payah berkira. Mereka jemput anak Sayyidina Ali, Al-Hasan, Al-Husain bin Ali, dan mereka yang bunuh. Lalu timbul isu Karbala. Tapi Kufah yang buat. Mereka juga yang khianat pada Sayyidina Ali. Macam-macam kerana orang Kufah. Tapi orang Kufah ni, mereka sepakat satu benda, mereka sayang Abdullah bin Mas'ud. Macam-macam kepala daripada dia, ada baik dan tak baik, tapi dia sayang kat Abdullah bin Mas'ud. Bila Sayyidina Uthman pecat Abdullah bin Mas'ud, dia suruh Abdullah bin Mas'ud kata, tak usah ikut dia, kekal lah. Jangan terima pemecatan. Uthman ijtihad, dia pecat. Tapi Abdullah bin Mas'ud taat Uthman. Dia kata, inna alayya at-ta'ah, inna lahu alayya at-ta'ah. Aku wajib taat kepada Uthman. Dan dia taat. Walaupun tapi nampak dia ada krisis sikit dengan Uthman. Walaupun dia taat, tak pernah ada statement dia di luar dia kutuk Uthman, tak ada. Tapi kita riwayat kata dia bila jumpa Uthman, debat lah, depa dialog lah. Tentang banyak tentang polisi pemerintahan. Tapi apabila orang kepung Uthman, dia bela Uthman. Bila dia dengar orang nak bunuh Uthman, dia kata kalau kamu bunuh Uthman, tidak akan datang lagi manusia yang lebih baik daripada dia. Ini sahabatnya, dia beza, tapi dia kekal dalam ketaatan. Sebab itu Umar bin Khattab radhiyallahu anhu sebut tentang Abdullah bin Mas'ud. Dia kata Abdullah bin Mas'ud sebut tentang Umar bin Khattab. Umar bin Mas'ud ni lama dia dengan sahabat. Bila dia sebut tentang Umar bin Khattab, dia kata kana islamuhu fathan. Islamnya Umar itu pembukaan. Of course, Umar bila dia Islam, orang Islam daripada sembunyi boleh keluar pergi tawaf dan boleh sebut kerana satu saf Umar jaga, satu saf Hamzah jaga. Fathan. Wa kana hijratuhu nasran. Hijrahnya Umar itu ialah kemenangan. Orang lain semua hijrah sembunyi, dan itu cara yang baik untuk mereka. Umar kita tahu, dia challenge, kalau berani sila pergi tunggu, aku dah pergi hijrah. Dan kita pun tak suruh semua orang buat. Ada orang kata aku kena buat macam Sayyidina Umar. Boleh lah, tapi yang kena padan macam dia lah. Buat tengah jalan orang hukum menerak, tak boleh tak padan lah. Wa kana imaratuhu rahmatan, dan pemerintahannya adalah rahmat, kata Abdullah bin Mas'ud. Antara kata-kata Abdullah bin Mas'ud yang menarik, Abdullah bin Mas'ud kata, inni la amqutur rajul id ra'ahu farighan. Aku cukup marah pada satu orang yang duk tengok dia duk saja.
laisa fi syai'in amal min ad-dunya wala amal al-akhirah. Dia ni tak ada amalan dunia, tak ada amalan akhirat, tak ada. Jumpa satu orang, ramailah kadang orang Melayu bagus ya benda ni. Duk apa? Duk saja, tak ada nak buat apa. Uish. Manusia lain banyak benda nak buat ni. Dia tak ada nak buat apa. Tak tahu nak buat apa. Kurang-kurangnya duduk sana, tak ada saja, ada dah tak ada apa-apa, ada zikir dah. Ada juga pasal. Ni tak ada apa-apa. Sekurang-kurangnya dia duduk. Zaman sekarang ni macam-macam orang boleh buat. Duduk saja. Ada orang main tweet. Ada orang main SMS. Kalau manfaat tak pahala kan. Boleh hantar kat orang. Tengok. Ada ngaji mana-mana. Kita mengaji, ambil hadis pendek-pendek, tulis, semat, hantar. Kawan pun dapat, dia pun baca hadis. Boleh juga pahala. Dia duduk hantar kosong. Syarikat-syarikat telekomunikasi ni untung banyak dia orang. Tuan-tuan duk dapat yang macam-macam kata-kata yang menarik. Tuan-tuan ingat kawan-kawan tuan-tuan punya? Bukan. Mereka memang lantik orang khas. Kerja dia reka benda ni semua, kemudian dia forward. Dan kita pun tahu sedap ni, dan kita akan forward. Dan yang untung dia buat ketupat 3 serangkai ke apa kat raya, macam-macam lah. Tapi kita pun hantar. Ada kalau boleh menguatkan hubungan silaturahim dan seumpamanya adalah faedah Allah. Kata dia, kata Abdullah bin Mas'ud, la'anallahu al-washimat. Washimat kita sebut tadi, yang kita sebut Allah laknat. Allah laknat ni, Allah laknat jenis. Saya dah sebut kepada yang baru mengaji, dia laknat jenis, bukan individu. Kerana nak laknat individu ni dia perlu bab lain. Kita beza, kita kata kita tengok orang kena tattoo, orang buat tattoo, kita kata Allah laknat orang yang buat tattoo di badan. Tapi kita elokkan perkataan wahai orang yang dilaknat Tuhan. Pasal itu berbeza. Kerana apabila kita kata awak fulan bin fulan mal'un, semua orang tak tahu, orang Melayu dia tak tahu perkataan tu. Mal'un mana tahu? Mal'un ni heavy. Dan kita dilarang laknat orang. Mal'un maksud orang yang dilaknat. Saya tengok saya forum dengan Hizbut Tahrir 2 hari lepas di forum. Laknatullah banyak orang laknatullah banyak. Saya kata tak apa. Kadang-kadang kita lebih baik kita jangan spesifikkan, melainkan benda tu jelas. Iblis laknatullah, tak apalah, confirm dah iblis tu. Firaun laknatullah, confirm dah, tak apa. Orang masih hidup kadang-kadang orang krisis dalam politik, dia pergi laknat orang duk hidup ni. Tak boleh. Sebab itu kita ada hadis Nabi SAW yang dulu sering kita baca tentang lelaki yang minum arak. Lelaki yang minum arak. Ada hadis Nabi melaknat orang minum arak, orang yang tuang arak, orang yang tanggung arak, yang perah arak, Nabi laknat. Tapi bila sahabat laknat Abdullah yang minum arak tu, yang dibawa kepada Nabi SAW, Nabi larang. Nabi ta'ala anhu, fa innahu yuhibbullah wa rasulah. Jangan laknat dia kerana dia sayang Allah dan Rasul. Sedangkan Nabi sendiri kata orang minum arak Tuhan laknat. Tapi dia yang minum arak tu setelah mereka pukul dia, Nabi jangan laknat kerana dia sayang Allah dan Rasul. Macam mana dia minum arak dia sayang Allah dan Rasul?
Dia kerana setiap pada umumnya orang minum arak, orang tak sayang Allah dan Rasul. Tapi tak mustahil juga ada orang minum arak tang batu dia teruk, tapi hati dia masih sayang Allah dan Rasul. Artinya kalau orang hina Islam, kalau apa, dia marah. Ada orang mungkin perangai dia tak baik, kaki perempuan pun, itu dosa. Tapi taklah mustahil kalau orang kutuk Islam, kutuk Nabi, dia keluar main gaduh dan bertumbuk dengan orang, boleh jadi. Dia kata aku teruk-teruk, tapi apa yang dia kata dengan Islam. Maka kita hendaklah sederhana dalam hal itu. Sebab tu kita laknat jenis, bukan laknat individu. Melainkan zahir nas bahawa dia memang berhak dilaknat. Pencuri dipotong tangan, tapi bukan semua orang curi dipotong tangan. Ada orang curi kerana lapar, ada orang curi kerana keadaan-keadaan tertentu. Maka sebab itu berhati-hati dengan penggunaan kata laknat. Kita tahu amalan ni laknat. Laknat bermaksud jauh daripada rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. La'anallahu washimat. Allah laknat washimat, yakni orang tolong kerja tolong dia tu, yakni amalan ni laknat. Artinya kalau orang buat benda ni, dia nak kena laknat tu memang dekat. Dan kemungkinan orang yang kita tengok tu memang Tuhan laknat dia. Apa beza laknat dengan berdosa biasa? Laknat ni maksud rahmat Tuhan tak main ke dia. Sebab tu orang yang kerja tattoo orang tu, tuan-tuan tengok di barat sekarang pun sama. Dia tattoo semua tempat dalam badan dia. Tinggal alat kulit dia tattoo. Nak bagi siapa tengok benda tu. Dan lukis macam-macam dia lukis. Kadang-kadang sampai serabut kita tengok. Dan sekarang orang Melayu pun ramai. Beza tattoo ni dia buat bawah kulit, dia kekal. Satu lagi inai yang dia buat tu, inai tu tak termasuk, itu bukan tattoo. Inai ni, hina ni dibolehkan dalam agama sebagai perhiasan. Termasuklah mereka yang warnakan tangan mereka dengan inai tu tidak termasuk dalam makna ini. Kerana warna tu dia akan hilang. Dia akan hilang. Tapi tattoo ni dia masuk, dia kekal. Dan washimat, orang yang buat tattoo. Orang yang buat tattoo ni dua. Boleh jadi dia buat tattoo pada diri dia, boleh jadi dia buat pada orang. Kenapa Nabi kata washimat wal mustawshimat, dan orang yang minta di tattoo? Sebab ada orang tak minta di tattoo, dia kena tattoo. Siapa? Sebahagian budak-budak kecil yang mak bapak dia tak tahu apa lagi, mak bapak dia bawa pergi tattoo dia. Dia tidak termasuk orang yang dilaknat, kerana dia tak buat untuk diri dia, orang buat untuk dia. Jadi Nabi SAW merangkumi dan kita washimat dan mustawshimat. Kerana bukan semua orang yang ada tattoo kita tengok teruk badan dia tattoo, kita tanya dia sebenarnya saya ni orang tattoo kecil-kecil, boleh jadi. Sebab tu Nabi kata kalau orang dia tattoo, orang tattoo dia tak mau, dia tak termasuk. Tapi kalau dia pun minta supaya dia tattoo, maka dia juga termasuk senarai orang yang Allah Subhanahu wa ta'ala laknat dia. Wan namisat, namisat wal mutanammisat. Namisat ni dia cabut bulu mata, bulu apa? Bulu kening. Dia cabut bulu kening dia, termasuk dalam laknat. Kalau dia cabut, dia cabut ni kerana apa sebab? Kerana sebab litajmin, untuk cantik. Kalau dia tu perempuan tiba-tiba tumbuh misai, kan ada tuan-tuan, dia cabut tak termasuk. Kerana itu aib, kerana itu kecacatan. Yang ni tak ada cacat apa, kening dia okey saja, dia nak cabut. Dia barangkali dia pergi tengok apa nama wayang Cina hebut, dia rasa elok pula wayang Cina ni tak ada ni, maka dia pun cabut barangkali. Dan sebenarnya amalan cabut bulu ni bukan baru lah. Bila ada dalam hadis ni, artinya orang Arab dulu buat dah.
Kadang-kadang kita, setengah orang kata, ni amalan masyarakat kita, macam kenduri arwah. Bukan amalan masyarakat kita. Sebabnya amalan ni lama ke tidak, macam mana boleh ada dalam hadis? Macam mana Nabi SAW boleh kata larang dalam hadis? Jarir bin Abdullah Al-Bajali kata, kunna nara al-ijtima' lil ahli al-mayt wa sana'atu at-ta'am min an-niyaha. Kami menganggap berhimpun di rumah si mati dan menghidangkan makanan termasuk dalam meratapi mayat. Hadis yang diriwayatkan Ibnu Majah. Kenapa? Sebab apa? Benda ni ada. Sebab tu sebahagian sejarawan kata amalan hidang makanan bila ada kematian ni zaman Firaun lagi. Bukan warisan Melayu Nusantara. Saya tadi balik kepada KL, saya turun ke Petrobang, bawa kereta sendiri, dengar radio non-stop. Ada seorang penceramah, dia ceramah orang tua, tak tahu nama. Dia baca hadis. Dia kata depa ni macam, maksud dia depa ni tak tahu ni hadis kata tak ada ni. Ada hadis ni, man daqala al-maqabir faqara'a fatihatal kitab. Siapa yang masuk kubur baca Fatihah, dapat pahala sekian-sekian. Dapat pahala. Siapa masuk kubur baca Fatihah dengan Allah dapat pahala. Baca Fatihah dengan Yasin dapat ini. Ada riwayat Abu Hurairah. Memang ada, tapi hadis palsu. Hadis ni macam-macam hadis. Bukan semua hak kita jumpa hadis jadi hadis. Itulah masalah dunia Melayu dulu. Dan dia kata saya pun seronok. Pasal sekarang ni dia kata ramai orang duk kata tak ada ya. Jadi saya pun seronok ada juga orang tahan. Sebab inilah kalau kita buang yang ni, hilanglah benda yang kita duk belajar kecil-kecil dulu. Mana nak baca hadis palsu macam-macam hadis ada. Ada peringkat hadis palsu kata Tuhan muncul di Arafah di atas kuda putih. Hadis palsu. Hadis palsu kutuk imam-imam mazhab pun ada. Hadis palsu tentang kempen barang makanan pun ada. Al-Bazinjan syifa' min kulli da', terung ubat bagi semua penyakit. Padahal terung tu orang ni tak mau. Ada orang buat hadis palsu. Macam-macam kalau nak baca kitab hadis tentang hadis palsu ni. Sebab tu beza hadis dengan Quran ni. Quran ni orang ittifaq dah duduk dalam mushaf. Orang tak kata ni ayat ni bukan Quran. Bila nak bincang kita boleh tengok dalam Quran. Tapi bila hadis nak kena tanya pada orang mengerti hadis. Hadis ni duduk dalam mana yang baca ni. Lepas dia duduk kalau dia tidak dalam Bukhari dah tak dalam Muslim, lain daripada kitab ni nak kena tanya pula kedudukan dia apa. Kalau Bukhari dan Muslim tu tak kira kita terima dia. Kerana bukan sama. Macam-macam hadis pelik-pelik kita akan boleh dengar. Sehingga sebahagian hadis-hadis itu kadang-kadang mencacatkan ataupun mengurangkan kelebihan sahabat. Seperti hadis Abdul Rahman bin Auf, dakhalal jannah habwan, masuk syurga dalam keadaan merangkak sebab harta dia banyak sangat. Abdul Rahman bin Auf salah seorang yang Nabi jamin masuk syurga. Hadis itu kata dia hadis riwayat Ahmad dari Muhammad beritahu rawinya tak boleh terima. Tapi ramai orang baca. Sebab tu maka orang Islam pun kata kalau Abdul Rahman bin Auf yang harta banyak semua infak fi sabilillah pun masuk syurga merangkak. Sebab itulah kita orang Islam ni kena jadi miskin. Saya bagi tahu dan kalau ada rakan-rakan di jamaah tabligh, hadis tu kena jaga-jaga. Nanti salah interpretasi dia. Ada dalam kitab Fadail Tabligh tu. Bukan saya kata semua tabligh itu tak bagus, saya tak kata. Saya kata tentang hadis. Ada juga benda yang bagus. Kita adil lah. Tapi hadis itu kadang-kadang kita baca sangat hadis-hadis macam ni,
sehingga memberikan satu andaian orang Islam tak boleh ada duit. Tak betul. Tak betul gambaran. Kalau tidak tak ada zakat, tak ada zakat harta lah agama. Tidak, agama tak buat peruntukan zakat harta. Siapa yang tak mau kaya, Islam tak marah. Tak boleh kaya tak apa. Tapi Islam larang meminta-minta kepada orang. Wal mutanammisat. Okey, sebelum wal namisat ni balik kepada tentang cabut bulu kening ni. Ada beberapa, satu dia cabut bulu kening, ini kena orang perempuan pandai kan. Satu dia tak cabut tapi dia bubuh krim dan seumpamanya sampai nampak macam tak ada bulu kening. Yang cabut itu haram. Melainkan dia cabut kerana misalnya kening dia menjadi macam Star Trek ke apa, tu lainlah cerita kan. Ini dia cabut kening dia molek-molek ada orang Kelantan kata, tapi dia cabut. Jadi itulah. Tapi kalau dia tak cabut, dia bubuh bedak tebal sampai tak apa nampak kening, tidak termasuk di dalam larangan. Kerana dia tak cabut. Sekarang dia bubuh bedak tebal, dan orang perempuan tahu sekarang ni very sophisticated. Kita punya apa? Alat solek macam-macam kan. Wal mutanammisat, dan dia hak tu hak dia cabut. Yang ni dia minta supaya orang cabut. Dia dicabut. Atau dia dicabut untuk dia. Jadi maksudnya kerja mak andam ni bukan semua dapat pahala. Kerja mak andam boleh dapat pahala, tapi silap-silap boleh dapat dosa. Kita saya bukan nak cabut sangat, dia dah suruh cabut duit. Tak boleh. Kita tak habis tak ada, jangan cabut. Saya suka kadang-kadang kita pergi umrah lah. Kawan yang cukup kepala lah. Kan dia kata apa? Hati sikit kan. Kata sunnah. Kata cukup sunnah kan. Hak sunnah. Lepas tu kadang-kadang ke Arab, lepas tu Bangla kan. Bahasa Arab pun jadi jahanam main dengan mereka. Tapi mereka kadang-kadang bagus, kadang-kadang yang ada sikit agama sikit dia beritahu. Sebab tu kita baca dalam riwayat Abu Hanifah, bila dia habis daripada menunaikan sa'i, dia nak tahallul, dan dia pergi kepada tukang cukur tu. Dia suka, tukang cukur kata bagi belah kanan. Nabi suka belah kanan. Jadi dia tukang cukur tu bagi tahu ini, kata pandai tukang cukur ni. Dia Imam Abu Hanifah, tukang cukur tu tak kenal. Bagi belah kanan, bagi ni, dia beritahu cukur ni. Kemudian dia tanya, macam mana kau tahu banyak benda? Dia kata, aku belajar daripada Atha bin Rabah. Atha bin Rabah ni adalah seorang sahabat, seorang tabi'in yang hebat, hitam orang dia, orang kulit gelap, tapi dia adalah orang yang paling pandai sekali tentang haji. Banyak fatwa haji ambil pada Atha bin Rabah. Sehingga Sulaiman bin Abdul Malik mari kerajaan Bani Umayyah, pada zaman kerajaan Bani Umayyah, orang beratur dia jadi orang mufti haji. Orang beratur panjang nak main tanya apa, aku telah buat begini, apa hukumnya, aku buat begini, apa hukumnya. Mari Sulaiman bin Abdul Malik, khalifah yang hebat, bila sampai dengan segala peralatan dia, dengan segala ketenteraan dia, khalifah kata, wahai apa? Dia pun datang. Atau pun hormat dia, kata, wahai Amirul Mukminin, adakah urusan negara atau kerana Amirul Mukminin nak tanya tentang hukum hakam haji? Kata dia, aku nak tanya tentang hukum hakam haji. Kalau demikian, Amirul Mukminin pergi beraturlah. Orang lain dah beratur lama pada Amirul Mukminin. Kata Sulaiman bin Abdul Malik, aku tidak pernah terasa terhina mereka apa yang berlaku, apa yang apa buat pada aku. Tapi demikianlah ilmu sentiasa menjadikan tuan punyanya lebih tinggi daripada orang yang tidak berilmu. Dia kumpul kaum Bani Umayyah. Dia kata dengar, kerana dia satu orang kulit hitam dan bekas hamba, tapi dia boleh buat macam tu kat aku yang khalifah. Sebab aku tak tahu, dia tahu. Tapi sebenarnya bukan itu saja, sebab takwa dia.
Kalau kita, oh, pergi belakang dulu, sila ya Muhammad, sila. Tak ada hak ini. Pasal kita mesti bagi prioriti ke orang besar dulu kan, walaupun dia main lewat. Sebab agama ada nilai. Benda ni hendaklah dibaiki dalam jiwa, dalam jiwa orang yang membawa bendera agama, supaya adanya nilai takwa, salah, supaya tidak gerun dengan kedudukan orang. Allah ajak Nabi dia daripada awal. Abasa wa tawalla an ja'ahul a'ma. Wa ma yudrika la'allahu yazakka aw yadhakkaru fatanfa'uhu dhikra. Amma man istaghna fa anta lahu tasadda. Wa ma 'alaika alla yazakka. Berpaling dia dan bermasam muka ketika datang kepada dia orang buta. Mana kau tahu wahai Muhammad, boleh jadi dia nak membersihkan diri, ataupun diberikan peringatan kepadanya dan dia dapat, lalu dia ingatkan Allah, dia takutkan Allah. Amma man istaghna, adapun orang yang merasa cukup diri dia, fa'antalahu tasadda, kau layan mereka. Wa ma 'alaika alla yazakka, tidak menjadi kesalahanmu jika mereka tak mau membersihkan diri. Wa amma man ja'aka yas'a wa yakhsha fa anta 'anhu talaqa, adapun orang yang datang kepada engkau bersungguh-sungguh, kau berpaling daripadanya. Dia takutkan Allah dan kau buat tak tahu kan dia. Quran wani nabi kalla ini tazkirah. Jangan, ini satu amalan. Sebab Abdullah ibnu Ummi Maktum buta datang kepada Nabi. Ini orang besar Quraisy. Ya Rasulullah, 'allimni ma 'allamaka Allah. Wahai Rasulullah, ajar aku apa yang Allah ajar padamu. Nabi tak kata apa kat dia, tapi Nabi rasa dia kacau majlis. Nabi nak bagi sikit kelebihan kepada orang besar ni, walaupun mereka ni datang bukan nak hidayah je, nak saja nak tunjuk ego dan buat berbagai demand kepada Nabi. Nak kuliah asing lah, nak mengaji asing lah, tak mau duduk dengan puak-puak biasa ni. Dia kata, takkanlah kami nak duduk dengan Bilal, dengan Ammar, bagus. Quran bagi amaran, jangan kau paling wajahmu daripada orang-orang yang beriman. Wala taghdu 'ainaka minhum turidu zinatal hayatid dunya. Jangan kau paling wajahmu daripada semua orang biasa yang nampak susah itu, yang taatkan Allah tu, kerana kau mengharapkan haban dunia. Nabi tu bukan harap haban dunia, Nabi duk fikir, kalau geng-geng besar ni mari, depa sombong sikitlah. Tapi kalau depa ni masuk Islam baguslah. Kita pun fikir macam tu juga. Tapi Quran tak mau. Quran kata abasa wa tawalla an ja'ahul a'ma. Berpaling ia dan bermasam muka ketika datang kepadanya orang buta. Abdullah ibnu Ummi Maktum tak tahu Nabi masam muka. Dia buta. Tapi Allah tahu Nabi masam muka. Allah tak suka. Sebab itu ini juga membuktikan Quran daripada Allah. Takkan Quran Nabi buat, Nabi nak bongkar cerita Nabi sendiri. Kata Syekh Qutb, tak pernah Allah kata kalla, sama sekali jangan wahai Muhammad. Amaran. Tapi Allah kata pasal Abdullah bin Ummi Maktum. Sebab tu bila Abdullah bin Maktum datang, dia buta, Nabi tengok dia, Assalamualaikum. Ya Ibn Maktum, Assalamualaikum wa Ibn Maktum. Waalaikumsalam ya Rasulullah. Nabi kata, Nabi teringat, tengok dia, Nabi teringat wahyu Tuhan. Tegak Nabi. Dia ambil nilai. Tapi kalau orang tu ada kedudukan dan dia pun nak kepada iman, tak apalah, kita layanlah. Tapi main dengan sombong, saya tak mau mengaji dia apa, buat kuliah sini dia. Tak boleh kita layan orang macam tu. Mungkin setengah orang kata, saya ni ada set-set orang besar kan. Boleh lah untuk dia bagi datuk ke datin kan. Tapi itu bukan agama. Agama dibina di atas kejujuran pendakwah. Siapa mari kalau dia ikhlas, dia orang kaya, dia ikhlas, kita timbang atas ikhlas. Abu Bakar pun kaya, Abdul Rahman bin Auf kaya, Nabi layan Abu Bakar lebih pada orang miskin lain, bukan kerana duit Abu Bakar, tapi kehendak Abu Bakar kepada agama. Dasar itu bukan dasar harta dah.
Mari satu orang berkedudukan, dia nak. Tapi kita tengok satu orang berkedudukan mai, sudah dia kata saya punya asing, jangan campur dengan depa. Alah, entah mau kita sama. Kalau nak asing entah sendiri boleh mari ziarah kita cara sendiri. Itu cerita lain. Tapi mari majlis kita tak boleh. Entah jadi lebih pada orang. Tak. Ini tak boleh. Sebab itulah di kuliah IQ ni kita kalau boleh elakkan pinggan berbeza, cawan beza, kita kalau boleh bagi sama. Bila kita semua makan galak, siapa aja dia ambil dari pinggan dulu. Bukan sebab kita praktikkan, cuba praktikkan. Yalah kalau dia masuk main ke tempat rumah anak apa, tu cerita lain lah, tetamu lah kan. Tapi kalau sama orang ramai, sama. Balik wal mutafallijat lil husn. Mutafallijat lil husn, dan orang yang menjarangkan giginya lil husn, untuk bagi cantik. Maksudnya perkataan bil husn dalam hadis ni telah diambil kesimpulan oleh para ulama bahawasanya kalau orang tu ubah, ada orang jenis cara ubah muka ni, kan? Kalau orang tu buat dia huduk, gigi dia teruk, cabang, sekali dia buka kita, dia ni orang ke singa, kan? Ataupun dia ni orang ke hantu. Jadi nampak hudung nak suami nak tidur malam-malam pun nak seriau, kan? Tak apa, dia pergi pembaik lagi dia pergi belok. Itu nampak ada aib, ada cacat. Ataupun sebenarnya dia sakit gigi ke, telinga dia ke, dia boleh berubat. Dia panggil limudawa. Tapi kalau dia tak ada apa, kita tengok rupa dia okey. Tapi dia kata, aku nak bagi lebih cantik daripada dia. Hatu dia usul. Lalu dia pergi buat pembedahan, bagi yang ni naik sikit, mata dia nampak macam sepet ni, bagi besar sikit, tengok mata Jepun mata sepet, tapi katun dia mata besar. Saya pergi Jepun juga tengok mata dia pun ni sepet, macam mana katun dia buat mata besar, pasal macam-macam. Dia pun memang bedah mata lah, dia pun bagi besar sikit. Jepun dia macam canggih lah. Tapi yang pentingnya tuan-tuan, kalau kita buat kerana adanya nampak cacat, lalu kita baiki, dia tak termasuk dalam larangan. Tapi kalau kita tak cacat apa saja, kita nak pergi pilau ni, pembedahan buah dada perempuan, bagi lebih canggih lagi, kita heran, 70 pun nampak macam 25. Begitu lah kan. Dia pakai silikon lah apa lah macam. Ini semua syarat haram, kerana dia mengubah ciptaan Allah tanpa sebab yang sah. Tanpa sebab yang sah. Tapi kalau dia mengubah sesuatu yang tak kekal, bukan ubah, dia jadi tak kekal. Umpamanya ada ubah kekal, dia pergi warna putih kulit dia, ataupun dibuat sekarang ni orang kita orang hitam dia jadi putih, ubah macam Michael Jackson, kan? Ubah. Yang tu syarat haram. Tetapi kalau dia buat bedak bagi nampak putih sikit, dan benda tu kan kekal, boleh hilang, ataupun dia pakai krim yang tertentu nampak cerah sikit, dan benda tu kan hilang, benda tu tak termasuk di dalam mengubah ciptaan Allah. Ini berlaku perbahasan panjang para fuqaha, terutama disebabkan perubahan saintifik ni. Kerana sains berkembang dan macam-macam lagi orang boleh buat. Dan Ibnu Jauzi dahulu telah sebut, iaitu masalah makan. Kalau orang tu makan jadi nampak muda, adakah salah? Mesti kita tak. Yang tu dia tak ubah, dia hanya cuba dia makan. Orang kata pucuk apa? Pucuk apa dia tak makan budak dia tak. Pucuk lah, apa? Lemuju ke apa? Lemuju ada, betul dia sebut. Betul dia saya kan. Kalau makan pucuk tu orang kata nampak anti aging, dia apa? Anti lah penuaan. Tak ada apa dia makan, itu urusan Allah Taala. Tapi kalau dia dah 70 pergi tarik muka pergi dicekam,
itu dilarang besar. Boleh tak kalau dia 50 dah mula nak ada kedok-kedok sikit, dia pakai bedok jadi tak kedok. Suami dia nampak hang dia nampak muda kan. Dia bedok tak kekal, wrinkle dia ni tak kekal, kedok dia ni tak kekal, tak termasuk dalam yang dimaksudkan mengubah ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Ini pembahasan panjang faham bila sebut sambil lalu masalah ketua mau perempuan. Yang tak kekal ubah warna rambut. Boleh. Lelaki pun boleh, perempuan pun boleh. Al-mutaghayyirat khalq Allah, yang mengubah ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian wanita tu bertanya dia tentang hal ini dan Allah Mas'ud sebut macam tadi yang kita sebut, kerana ini datang daripada Rasul, wa ma atakumur rasul fakhudhu wa ma nahakum anhu fantahu. Apa yang Nabi bawa hendaklah kamu ambil dan Nabi larang hendaklah kamu berhenti. Tapi secara umumnya dalam syarak larangan lebih teguh daripada suruhan. Dalam syarak larangan biasanya lebih teguh pada suruhan. Kalau Nabi larang, stop. Allah larang minum arak. Sebab Nabi kata, "Idza amartukum bi syai'in fa'tu mastata'tum. Idza nahaytukum 'an syai' fantahu." Apabila aku suruh kamu buat satu benda, maka datangilah dengan sekadar mampu kamu. Kalau Nabi suruh kita semayang, Islam suruh semayang, kita datang dengan kadar mampu. Tak mampu berdiri, duduk. Tak mampu duduk, baring. Ada bahkan Islam bagi lagi, boleh jamak, boleh apa. Disuruh kita puasa, bila tak mampu puasa, buka, buat bila-bila yang mampu. Kalau tak mampu juga, dia bagi apa? Supaya boleh bayar fidyah dan seumpama. Suruhan biasanya ada pilihan, tapi larangan biasanya tetap. Dia larang berzina. Dia tak, kalau tak mampu berzina terus, berzina sikit-sikit, tak boleh. Tak ada. Dia larang minum arak. Absolutely kita kena berhenti. Definitely tak boleh buat. Kau minum arak, Nabi larang, tapi aku tak apa mampu, aku minum sikit-sikit dulu lah. Sebab itu kita kata larangan lebih teguh daripada suruhan. Suruhan biasanya dia luas. Apabila tak mampu, dia buka. Melainkan apabila larangan ini, melainkan apabila sampai dah nak mati dah apa, baru mengancam bahawa Allah Subhanahu wa taala benarkan. Itu pun dengan kadar-kadar yang kita sebut. Umpamanya kita sebut ad-darurah tuqaddar. Darurat itu disuka. Kita tak boleh, kita tak mampu nak hidup, melainkan kita kena ambil riba. Kita ambil riba dengan kadarnya. Misalnya semua orang tak mau bagi pinjam kat kita. Kita kalau orang tak bagi pinjam ni, rumah pun tak ada, tidur kat luar lah. So kita hanya boleh ambil riba. Kita hanya ada satu bank bagi kita, dan bank itu hanya beroperasi secara ribawi. Dan semua yang tak riba tak ada. Kita ada pilihan, melainkan dia saja. Kalau kita tak ambil dia, kita duduk luar. Kalau kita ambil dia, kita tidur bawah hujan. Anak-anak kita terdedah, kita ambil, tapi dengan kadar. Yang kata alang-alang boleh ambil riba ni, kau ambil 10 juta. Kita ambil bagi memampukan kita hidup dalam keadaan tidak berbahaya. Macam tu juga, bila kita tak ada makanan, boleh makan benda yang haram. Seperti khinzir pun, itu saya sebut, boleh makan khinzir, tapi dengan kadar. Tak boleh lah, bukan senang nak boleh makan khinzir ini, baru boleh buat masak sama sikit, buat masak kurma sikit, buat yang sabit ini kita balut betul-betul. No. Tu kadar ya, disuka dengan kadarnya. Maka ambil dengan kadarnya. Kadarnya apa? Rasa selamat, tak mati, dapat meneruskan hidup, cukup. Kau kata aku ini nak makan semua-semua, hari lain tak boleh. Maka disuka dan diukur dengan kadar. Demikian juga arak dan semua benda yang dilarang oleh syarak, jika dibenarkan pun dengan kadar. Allah Ta'ala terbuka masalah. Ya. Laki juga sama.
Dia sebut macam hadis lelaki, benda yang selalu menjadi amalan lelaki Nabi akan sebut dengan sirah lelaki. Pasal Arab ni dia bahasa dia akan pergi sama ada lelaki ataupun perempuan. Jadi oleh kerana amalan ni biasanya amalan perempuan, Nabi sebut perempuan lah. Tapi ia adalah merangkumi lelaki dan perempuan. Artinya jika lelaki itu cabut bulu kening tanpa sebab, maka dia termasuk dalam larangan. Jika dilihat ada keganjilan pada rupa dia, maka dia boleh. Jika tak ganjil, dia tak boleh. Kerana asal hadis ni, namisat ni, dia bagi tipis. Dia gunakan pisau sehingga tipis bulu kening tu. Itu asalnya. Tapi kalau bulu kening dia tu terkeluar sikit kan, dia ada kadang-kadang ada juga orang bulu kening dia bila dia ada yang panjang sikit, ada pendek sikit, nampak sikit ganjil, dia potong, itu tidak termasuk dalam hadis. Tak termasuk. Kalau gigi dia jarang itu adalah satu keganjilan. Bukan dia nak bagi bertambah cantik dah. Tak mau bagi wujud sangat lah. Pasal gigi orang lain semua. Gigi orang lain, gigi biasanya adalah rapat. Tapi dia seorang jadi ganjil, iaitu renggang. Maka dia pakai itu tidak termasuk dalam hadis ni. Tapi kalau dia pergi gigi elok sekarang, tapi dia orang boleh pergi buat gigi jadi cukup cantik, untuk menambahkan kecantikan pada gigi yang memang sudah elok dah, ini termasuk dalam hadis ini. Sebab tu kalau Islam buka bab ni, manusia boleh rosak. Sebab kita boleh tahu dengan kemajuan teknologi nanti, manusia boleh mengubah muka mereka. Dia boleh ubah muka nanti. Mungkin satu hari kita tengok masa dia pergi luar negara, balik-balik kita tak kenal dah. Totally different. Berbeza sebab apa? Dia pergi buat pembedahan. Mata jadi mata orang putih, telinga jadi telinga Jepun, hidung jadi, kita tak, ni siapa? Aku sekian-sekian aku dah ubah sebab tu Islam. Bila dia larang, di samping dia kena mengubah kejadian Allah, kesannya pada manusia juga ada bahaya. Dan orang akan gunakan untuk penjenayah. Penjenayah boleh ubah rupa dia. Dan suami boleh ubah rupa dia. Dan mungkin orang yang pinang kita, lepas tu dia pergi ubah rupa, kepada dia akan kahwin lagi sekali. Pasal kita tengok rupa dia lain. Dan macam-macam mungkin. Ada ni? Kalau kuning itu satu benda yang cacat, yang top orang nampak gigi kuning, dan kita pun berus gigi nak elakkan berkuning, nak elakkan kuning itu nampak tak elok, maka itu tak termasuk di dalam hadis inilah. Apakah perkataan khusyuk dalam solat menurut Quran dan Sunnah? Bagaimana cara untuk khusyuk dalam solat? Khusyuk dalam solat, alladzina hum fi salatihim khashi'un. Orang yang dalam solat bukan khusyuk. Khusyuk ni kadang-kadang bukanlah semua kan. Dia ada orang yang solat yang sentiasa khusyuk. Ada orang yang kadang-kadang hari dia khusyuk, ada hari dia tak khusyuk dan seumpamanya. Maka Quran didik kita supaya kita khusyuk. Dia cari, Quran kata, Quran ajar supaya kita cari waktu yang boleh khusyuk. Mudah-mudahan kita khusyuk dalam benda ini. Sebab tu Allah Subhanahu wa taala bila lihat cabaran yang begitu hebat yang Nabi SAW lalui, Allah kata apa? Sehingga Nabi ketakutan pada cabaran hidup. Lalu Allah turun, ya ayyuhal muslimin, wahai orang muslim. Dalam keadaan Nabi muslim dan ketakutan, qumil laila illa qalila, bangunlah pada waktu malam melainkan sedikit. Nisfahu awin qus minhu qalila, separuh daripada malam atau kurang daripada sedikit. Auzid alaihi wartilil Qur'ana tartila, ataupun tambah sikit dan bacalah Quran serta tartil. Dalam hadis dikatakan madda, Nabi itu panjangkan alhamdulillahirabbil alamin ar-rahmanir rahim. Nabi panjangkan Nabi mat, dan bacalah Quran secara tartil.
Inna sanulqi 'alaika qawlan thaqila. Sesungguhnya kami akan mencampakkan kepadamu qawlan thaqila, perkataan yang thaqil, perkataan yang berat. Apa perkataan yang berat? Quran. Kita baca tak berat, kita buat tandingan musabaqah lagi. Tapi Nabi baca berat, sahabat baca berat. Beratnya bebanan Quran, amanah Quran, tanggungjawab isi kandungan Quran. Inna sanulqi 'alaika qawlan thaqila. Inna nashi'atal layli ashaddu wata'an wa aqwa qila. Sesungguhnya bangun malam itu dia lebih tepat, lebih tersentuh, lebih seragam, serasi antara bacaan dan penghayatan. Wa aqwa qila, lebih kukuh apa yang menjadi bila pahaman Quran. Kalau tidak bila baca ia kena ia kena nasta'in. Tadi bila tengah malam ia kena wa ia kena nasta'in. Kepada Engkau lah kami, hanya Engkau lah kami sembah, hanya Engkau lah kami memohon untuk. Inna sanulqi 'alaika qawlan thaqila. Inna nashi'atal layli hiya ashaddu wat'an wa aqwa qila. Inna laka fin nahari sabhan tawila. Sesungguhnya engkau pada waktu siang, bagi engkau pada waktu siang itu sabhan tawila, banyak urusan itu. Kata Allahu Akbar, tak pada ingat. Jadi bila mari tengah malam, Allahu Akbar, Bismillahirrahmanirrahim, Asyaddu waqan wa aqwa qila. Bangunlah Nabi, semua dah bangun lepas ayat tu. Berapa ayat kita bawa? Wasbir ala ma yaqulun wahjurhum hajran jamila. Sabar di atas apa yang mereka kata dan tinggalkan mereka dengan peninggalan yang baik. Wazarni wal mukadzibina ulil na'mati wa mahilhum qalil. Biarkan aku dengan orang-orang yang mempunyai orang yang wazarni wal mukadzibin, biarkan aku dan orang-orang yang mendustakan itu, yang ada pendudukan itu, dan tunggu untuk mereka sekejap. Nanti ada apa-apa. Tapi Nabi tak boleh datang sabar. Pejuang tak boleh datang sabar. Orang yang nak hidup menghadapi cabaran tak boleh datang sabar. Sabar itu datang daripada mana? Inna nashi'atal layli ashaddu wat'an wa aqwa qila. Orang yang diumur bangkit tengah malam salat, Allah berikan kekuatan. Allah berikan kekuatan. Maka yang mulai penting. Sebab itu semuanya 2 rakaat, 4 rakaat, 3 rakaat. Maka dunia yang serabut itu, kita bila ada masalah selalu teringat, saya nak jumpa orang ni nak mengadu, saya nak jumpa orang ni mengadu. Ramai orang yang mengadu, dia pun dah tak ingat apa yang kita adu pada dia. Tapi jika kita mengadu pada Allah, seperti mana yang kita sebut lagu dah lepas, Allahumma la mani' lima a'taita wa la mu'tiya lima mana'ta. Ya Allah, tidak ada yang dapat menghalang apa yang kau beri, dan tidak ada yang dapat memberi apa yang kau halang. Maka insan dibangun Allah Akbar, ya Allah, kesian aku, ya Allah, tolong aku, ya Allah, ulang zalimi aku, ya Allah. Allah Maha mendengar. Sebab itu kekuatan Nabi dan para sahabat, ubat mereka qiyam. Nak belajar khusyuk pun dengan qiyam. Belum tak, masya-Allah. Ini pun bagaimana nak tentukan 1/3 malam bertahajud? Start daripada Aisyah, kemudian bahagi 1/3. Jadi baru kira sekitar pukul 3, 4, 5. Tak boleh sangat pun. Pukul 5 sebelum bangun subuh, bangunlah awal sikit. Cuma pukul 4:30. Ada masa. Tapi jangan start mula itu sampai alhamdulillah 8 rakaat. Lepas tu sebulan nak buat. Buat 2, 4. Tapi konsisten. Bolehkah kita meletakkan jumlah berzikir kita yang kita wajibkan pada diri kita sendiri
mencapai jumlah seperti 10,000 setiap hari. Kita boleh tetapkan untuk kita, tapi kita tidak boleh i'tiqad apa-apa. Dan mesti 1,000 baru dapat pahala sekian, tak? Kita disiplinkan diri. Kalau semalam kita dah zikir istighfar 700 kali, hari ini kita tak mau lah 200 kali, kita mungkin nak lebih, nak 700 ataupun lebih daripada itu. Yang tu kita boleh tetapkan. Tapi kita tak boleh pula kata, ni kalau hang nak dapat macam mana aku rasa ni, hang kena buat 700 kali. Jangan. Allah bukan bagi kalau mesti 700 kali, mungkin Allah bagi pada sebab-sebab yang lain. Penetapan kadar hanya hak Nabi SAW. Tapi kita boleh disiplinkan diri kita. Berapa banyak yang kita mahu. Adakah baca Quran dengan tajwid itu salah? Ulama-ulama berbeza pendapat dalam hal ini. Apa maksud tajwid? Kalau maksud tajwid itu sebut dengan betul tempat sebutan huruf, itu memang disuruh. Sebab kita disuruh baca dengan elok. Kerana huruf Arab ni salah sebut, salah makna. Tapi kalau tajwid itu dengung, tak dengung, ini ulama khilaf dalam hal ini. Ada yang menyatakan disunatkan, ada yang menyatakan digalakkan, bahkan ada juga pendapat yang menyatakan dimakruhkan kalau berlebih-lebihan dalam hal ini. Cuma tuan-tuan bila kita belajar tajwid ni, belajar macam mana nak sebut betul. Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahirabbil alamin, dan semua benda dia itulah Arab sebut. Tapi bila kita belajar Bismillahirrahmanirrahim, takdir takdir lagi sampai kawan yang belajar tajwid tu bukan boleh baca Quran, sembahyang tak boleh. Jadi apa? Dia pula jadi was-was. Allahu Akbar, Bismillah, dia duduk teringat tu tajwid. Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahirabbil alamin. Melainkanlah dia pergi baca teruk sangat sama Ar-Rahmanir-Rahim. Itu salah lah. Itu salah. Berbeza makna dan boleh membawa kesesatan bacaan itu. Tapi sampai kurang dengung, panjang dengung, ini adalah masalah ijtihad. Saya tak siapa baca dengan dengung yang baik, alhamdulillah lah, baguslah. Bagi saya benda ni digalakkan lah. Tapi sampai kita kata bacaan tak betul, dengung kurang. Ini diwaris daripada zaman ke zaman. Bukan dia ada sebutlah hadis hendaklah dengung gini. Tapi kalau orang baca dengan bacaan ini, setakat ulang, dengung kurang. Dan sebahagian orang dia ingat lagu-lagu dalam Quran, lagu Syika, lagu Bayati, lagu Qari. Ini lagu-lagu ni pun bukan ada pada zaman Nabi. Kemudian setiap orang ada orang nak baca secara Quraisy, ada orang baca secara Jibril, baca. Yang penting bagi betul sebutan. Orang kata ini tak betul, ini lagu-lagu ni tak termasuk ni. Ummu Kalsum tu penyanyi gelek Mesir, tak apa nak campur lagu kita apa. Saya tengok Syekh Atiyah bila orang tanya tentang tajwid dia kata laisa biwajib, bukan wajib. Tapi saya kata qiraat sebutan makhraj yang betul wajib. Adakah benar jika kita hendak bermusafir dan ketika itu telah masuk waktu zuhur, kita boleh qasar dan jamak di rumah kita sebelum keluar? Saya Allah Ta'ala alam berpendapat tak boleh. Berdasarkan juga ada riwayat lain daripada Nabi SAW. Kerana dia belum lagi bermusafir, dia baru berniat nak bermusafir. Dia tak boleh lagi. Tetapi jika sekiranya dia tahu bahawasanya dalam perjalanan nanti dia nak naik bas, dan naik bas itu dia tak ada peluang lagi barangkali nak berhenti solat dan seumpamanya, maka ketika itu dia boleh menjamakkan salat tetapi tidak boleh mengqasarkannya kerana dia belum musafir. Kerana qasar itu 4 menjadi 2. 4 menjadi 2 hanyalah peruntukan bagi orang yang bermusafir. Tetapi menjamakkan sembahyang zuhur campur dengan asar, campur dengan zuhur, maghrib campur dengan isya, ataupun isya campur dengan maghrib, itu boleh kepada orang yang musafir, juga orang yang tidak musafir. Kerana dalam kesusahan, dalam hujan, dalam kesulitan, dia boleh.
Itu ramai orang boleh. Boleh jadi kita duduk di pejabat kita oleh kerana ada peperiksaan besar yang kita tak boleh keluar, kita boleh jamak dalam puasa. Kita boleh jamak, tapi tidak boleh puasa. Kalau kita bermusafir, kita boleh puasa. Iaitu sembahyang zuhur yang 4 boleh jadi 2. Tapi kalau kita belum memusafir, kita tak memusafir, umpamanya kita, selalu saya macam contoh doktor bedah, kita nak bedah orang, kita tak boleh tinggal, kita sakit, maka kita boleh sembahyang zuhur 4 rakaat, selepas zuhur terus kita sembahyang asar. Ataupun kita tangguhkan zuhur tu kerana masa tu kita nak bedah, kita pergi pada waktu asar 4. Sama dengan orang yang nak jalan, dia budak perempuan nak naik bas. Bila naik bas ni turun bahaya, jadi kita kata sembahyang siap-siap. Dia nak sembahyang apa? Kata dia sembahyang, dia nak naik bas kata pukul 8. Sekarang waktu maghrib dah masuk, dia sembahyang maghrib 3 rakaat, dia sembahyang zuhur, dia sembahyang isyak, dia sembahyang isyak 4 rakaat. Dia tak boleh qasarkan isyak tu bagi jadi 2 kerana dia belum bermusafir. Tapi kalau dia keluar daripada sini, umpamanya pergi ke masjid kat Batu, dia keluar daripada sini pukul 7, tengah perjalanan sana masuk maghrib, dia boleh sembahyang maghrib 3 rakaat, sembahyang isyak 2 rakaat, sebab dia telah memulakan musafir. Macam itulah seterusnya. Jika kita duduk di rumah kita ni, kita keluar sampai masa keluar tu, yang penting masa keluar tu belum masuk waktu. Kita keluar, dan masa kita keluar itu tak masuk waktu lagi, kita keluar pukul 1 dalam perjalanan, kita boleh jamak, kita boleh solat zuhur. Bila masuk zuhur 2 rakaat, dan kemudian asar 2 rakaat. Boleh juga kadang-kadang kita qasar, kita tak jamak, setengah orang dia tak faham. Macam mana? Kita masuk waktu, kita sembahyang zuhur 2 rakaat. Lepas tu kita tak sembahyang yang asar. Tak apa, bila masuk waktu asar nanti kita sembahyang asar pula 2 rakaat. Bukan semesti jamak, bukan semesti qasar. Boleh jamak, qasar bukan semesti jamak. Dan jamak juga bukan mesti qasar juga, ya. Boleh jadi kita 2 rakaat, lepas tu kenapa kita tak sembahyang, kita tak himpunkan. Saat ni masuk lagi waktu asar, lagi 2. Boleh jadi kita himpunkan 2. Boleh jadi kita dahulukan dan kemudian kita akhirkan. Kita buat pada waktu zuhur ataupun kita buat pada waktu asar. Boleh jadi kita himpunkan, tapi kita tak pendekkan. Bila kita tidak musafir 4. Ada orang kata, kalau masuk waktu asar dia tak niat, waktu zuhur dia tak niat, bolehkah dia nak jamak masa nak jamak masa waktu asar? Kadang-kadang orang tidak faham masalahnya. Ni bila dia masuk waktu zuhur, dia kata kita, ni niat kita nak jamak takhir. Baguslah dia sebut macam tu. Cuma saya nak sebut, semua orang salah faham. Maksudnya macam ni. Kalau satu hamba Allah ni, dia ni memang kaki tak semayang, dan dia jalan dalam kita, itu fuqaha maksudnya. Kemudian bila masuk waktu zuhur, dia pun jamak takhir. Sedangkan bila masuk waktu asar, dia pun jamak takhir. Sedangkan masa waktu zuhur tu memang dia tak ada sebarang niat nak semayang zuhur. Orang ni lah yang tak ada peruntukan. Adapun kita yang dulu semayang setiap waktu ni, bila masuk waktu zuhur, memanglah kita akan sabar. Waktu masuk, tapi tak apa, memang kita ingat nak apa? Nak semayang pada waktu asar, sebab kita nak jamak takhir. Bukan kena duduk senyap. Duduk senyap main niat. Ini bukan bersama Radin yang orang tua ni. Dia kata, lekas niat puasa kan nak urus sama Radin. Dan makin sok dia suruh kata niat puasa. Habis makan sok tu siapa? Mestilah nak puasa. Dah saja Allah budaya daripada Melayu di Cina makan tengah malam. Itu cerita lain lah. Jadi kita tak faham benda tu. Bahkan Ibnu Taimiyah sebut lebih luas. Kadang-kadang kita sembahyang 2 rakaat zuhur.
Lepas tu kita ingat kita nak pasar saja, tak mau jamak. Tiba-tiba tu imam tu bangkit, orang qamat dia jamak, qasar dan jamak. Kita tadi masa semayang yang pertama tak niat pun nak semayang jamak, boleh tak kita jamak? Kata Ibn Taymiyah, boleh jamak kerana Nabi kadang-kadang dia jamak. Sahabat tak tahu di belakang, tapi bila Nabi jamak, sahabat pun ikut. Maka dengan itu kata Ibn Taymiyah, tidak memerlukan. Bila yang pentingnya selagi mana semayang yang kedua tu kita niat, kita apalah, kita himpunkan sekali. Misalnya kita semayang Zuhur 2 rakaat. Kata mayang pergi salam, kawan kita kata, mayang siap-siap, lagi kita tak payah kalut dah. Kita boleh bangun dan solat asar. Kita tak kata, lah tadi masa pun takbir masa awal tadi tak niat nak himpun. Dah, itu fiqh setengah orang cakap. Tapi fiqh ni lebih luas daripada itu. Tuan-tuan kena lihat konteks yang itu. Pasar raya Tesco dikatakan pemiliknya Yahudi. Apa hukum kita berbelanja di Tesco? Tuan-tuan, dia ada beberapa keadaan yang kalau sekiranya Islam tak pernah kata tak boleh beli barang Yahudi. Nabi pernah bagi baju besi dia gadai pada orang Yahudi. Islam kata tak boleh bagi kepada musuh, yang mana dengan kita bagi itu dia akan menyerang orang Islam lagi. Tapi kalau benda itu dan kemudian dalam perniagaan ini begitu umum, kita boleh beli barangnya, dia jual barangnya, kita beli barangnya, transaksi itu sah. Tak ada kata beli barang di Tesco haram. Haram itu kemungkinan datang bukan kerana angkat dia beli itu. Haram kerana mungkin seorang itu tak bertanggungjawab kepada umatnya. Umpamanya kita tahu, kita beli daripada satu orang yang sedang himpunkan duit itu nak digunakan kekuatan untuk serang negara orang Islam secara jelas, maka haram. Tapi secara sama-sama sekadar dia Yahudi saja, tidaklah membawa pada haram. Sebab misalnya kita beli kedai dan kemudian kadang-kadang benda tu indirect, kita tak boleh kata haram. Umpamanya kita beli barang daripada seorang yang agama Hindu, dan Hindu ni bila dia ada duit, dia belanja, dia buat kuih. Of course dia buat kuih, takkan dia buat masjid, dia Hindu. Dan kita tak bolehlah kata, hang tahu tak, hang telah bina kuih. Apa bina? Hampir beli kedai dia, dan kemudian dia ada duit buat kuih. Kalau kita buat macam tu, semua transaksi jadi haram. Kita pergi beli, misalnya kita pergi perbaik kereta kedai satu orang bukan Muslim. Lepas dia perbaik kereta kita, dia berhenti, kita pun bayar duit, dia berhenti tengah hari, dia pun pergi kedai tu, dia makan sup khinzir. Kita kata, hang hari ni belanja dia makan khinzir. Mana betul dia tu, kita bayar duit tayar kita. Itu dia dapat. Kalau kita buat sistem macam tu cara bijak, semua transaksi tak boleh. So kita bertanggungjawab antara transaksi itu kepada dia, supaya benda tu hendaklah halal. Kemudian kalau kita pasti beli barang dia tu memang dia ni penyumbang utama negara Israel, kalau kita beli pembelian tu sah, tapi kita berdosa kerana kita tak bertanggungjawab. Bukan kata barang yang kita beli tu jadi haram. Kita buat balik kita beli kicap daripada Tesco, orang kata tak boleh makan kicap tu haram. Bukan transaksi tu haram, tak bertanggungjawab tu haram. Kalau betul lah, bukan saya apply untuk Tesco untuk kes yang lain. Tapi yang penting jangan risau okok yang terus sekali. Bagaimana adab nak dikubur dan seumpama ni panjang ni, insya-Allah minggu depan kita akan detailkan tentang hal. Wassallallahu ala nabiyina Muhammad.